Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi pada semua pelajar. Pada hari ini cikgu akan menghuraikan tentang bab 3 iaitu rupa. Objektif pelajaran kita pada hari ini ada 4. Yang pertama, pelajar akan dapat mengetahui maksud rupa. Yang kedua, pelajar dapat menyenaraikan jenis-jenis rupa. Yang ketiga, menyatakan fungsi rupa. Dan yang terakhir, menghasilkan satu karya sama ada corak, tipografi ataupun logo dengan menggunakan imajinasi dan idea secara kreatif daripada pelajar. Bahagian pertama, maksud rupa. Dalam seni visual, rupa bermaksud pertemuan suatu hujung garisan dengan permulaan. Contohnya, apabila kita melukis sekuntum bunga, kita akan bermula dengan satu garisan permulaan dan diakhiri dengan satu garisan hujung. Apabila garisan permulaan bertemu dengan garisan hujung, itu dinamakan rupa dan rupa yang terhasil adalah rupa bentuk bunga. Contoh lain adalah gambar daripada objek-objek geometri seperti bulatan, oval, segitiga dan sebagainya. Dan juga pada gambar ketiga iaitu rupa-rupa botol. Maksud lain rupa pula ialah kawasan dua dimensi yang dibatasi oleh garisan luar. Bahagian kedua, jenis rupa. Ada dua jenis rupa iaitu organik dan geometri. Pelajar boleh rujuk pada rajah 3.1 yang dipaparkan. Rupa organik merupakan rupa bebas tanpa sudut. Tanpa sudut ini merujuk kepada sudut-sudut matematik yang biasanya terdapat pada satu objek, contohnya 60 darjah, 30 darjah dan sebagainya. Dalam rupa organik, rupa tersebut tiada sudut matematik. Sifat kedua ialah garisan luarnya bebas, tiada sempadan dan terhasil secara spontan. Biasanya, sudut ataupun sisi rupa organik bukanlah satu garis yang lurus tetapi garis yang dilukis secara bebas. Rupa geometri pula adalah rupa yang ada sudut seperti 30 darjah, 60 darjah, 90 darjah dan sebagainya. Dan juga ada sempadan. Biasanya rupa ini dibuat dengan alat-alat geometri. Biasanya rupa-rupa geometri tersebut adalah berkaitan dengan rupa-rupa yang ada dalam matematik. Rajah 3.2 menunjukkan rupa yang ada di sekeliling kita. Rupa tersebut boleh dikategorikan kepada tiga iaitu rupa pada alam semula jadi seperti apel, gajah dan juga rama-rama. Rupa objek buatan manusia seperti payung, cawan dan juga kereta dan juga rupa pada karya seni visual iaitu logo dan juga corak. Selain daripada rupa organik dan rupa geometri, rupa juga boleh dilihat sama ada secara positif atau rupa negatif. Bezanya, kalau rupa positif, objek rupa tersebut kita warnakan. Kalau rupa negatif, kawasan di sekeliling rupa yang diwarnakan, manakala objek dibiarkan tidak berwarna. Pelajar boleh rujuk pada rajah 3.3 macam mana penghasilan rupa positif dan juga rupa negatif. Slide ini pula menunjukkan aplikasi rupa positif dan rupa negatif dalam logo. Bahagian ketiga, fungsi rupa. Ada 4 fungsi rupa yang utama. Pertama, menghasilkan corak seperti dalam gambar rajah 1. Yang kedua, menghasilkan logo. Yang ketiga, menghasilkan lambang. Lambang ini maksudnya logo yang lebih kompleks. Yang keempat, menghasilkan tipografi ataupun seni huruf. Untuk menghasilkan corak ada 3 cara. Pertama, secara tindanan, contohnya kita tindankan segitiga dengan bulatan. Kemudian kita lukis secara berulang. Yang kedua, secara penambahan, seperti dalam rajah yang kedua. Yang ketiga, secara pengurangan, di mana kita akan kurangkan satu bahagian dalam satu objek dan kita lukis secara berulang. Bahagian 4, teknik penghasilan rupa. Ada 6 teknik penghasilan rupa. Pertama, lipatan dan guntingan, di mana kita boleh lipat kertas, kemudian kita akan gunting dan buka semula akan membentuk rupa. Yang kedua, stensilan, iaitu cetakan stensil. Yang ketiga, collage, di mana kita akan potong kertas-kertas warna, kemudian kita tampal untuk membentuk objek ataupun pemandangan. Yang keempat, cetakan, di mana kita akan mencetak corak melalui blok kayu atau logam. Yang kelima, seni hard edge. Dan yang keenam, capan cetakan daripada sayuran ataupun buah-buahan. Baiklah, kesimpulan pelajaran kita. Yang pertama, maksud rupa ialah pertemuan suatu hujung garisan dengan permulaan. Yang kedua, jenis rupa ada dua. Pertama, organik dan geometri. Yang kedua, positif dan negatif.
Yang ketiga, fungsi rupa ada 4. Pertama, cipta corak. Yang kedua, tipografi. Yang ketiga, logo. Dan yang keempat, lambang. Kemudian, pelajar perlu menghasilkan satu karya, iaitu corak, tipografi ataupun logo. Untuk karya pada minggu ini, pelajar perlu pilih satu sahaja daripada 3 tajuk. Pertama, pelajar boleh hasilkan corak seperti dalam gambar yang dipaparkan. Yang kedua, pelajar boleh hasilkan satu seni huruf ataupun tipografi seperti 3 contoh ini ataupun boleh dicari daripada internet. Yang ketiga, pelajar boleh hasilkan logo-logo yang mudah, sama ada logo daripada rupa positif ataupun rupa negatif, seperti yang dipaparkan dalam gambar di bawah. Baiklah, kita telah selesai dalam bab ini. Cikgu harap semua pelajar telah faham dan boleh mula menghasilkan hasil karya yang diberi tadi. Pilih sama ada salah satu sahaja. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.